Ya, Alhamdulillah Auda kembali menerusi Rampai Pagi dan sekarang kita akan mengikuti bersama dalam segmen Kenali Hak Intelek, itu di mana kita menyentuh mengenai dengan memahami hak cipta, asas perlindungan karya kreatif. Satu perkara yang penting untuk kita ketahui bersama, dan ini penting bagi Auda yang mempunyai karya-karya tentu yang di mana Auda ingin melindungi karya yang Auda hasilkan ya. Baik, dan Alhamdulillah pagi ini kita telah menjemput seorang tetamu kita yang merupakan pegawai undang-undang. Jadi kita perkenalkan bersama dengan kita Wali pada hari ini. Ya, betul sekali, berada di sisi kiri saya Yang Mulia Tuan Wong Wee Lee. Selamat sejahtera Tuan. Selamat pagi, saya sejahtera. Selesa saya panggil Wong? Tuan Wong? Wong pun juga boleh. Boleh ya. Jadi Tuan Wong, apa kabar, sihat pagi ini ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya bersama kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah yang menyaksikan pada ketika ini, pastinya tidak sabar-sabar juga untuk mengetahui tajuk yang kita ketengahkan pada hari ini dalam segmen Kenali Harta Intelek, memahami hak cipta, asas perlindungan karya kreatif ya. Jadi untuk lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita pagi ini, apa kata kita tanyakan kepada Tuan Wong ini, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hak cipta dan mengapa ianya penting? Terima kasih. Yang hak cipta itu atau dalam bahasa Inggerisnya copyright merupakan satu bentuk perlindungan undang-undang yang diberikan kepada pencipta karya asli seperti tulisan, muzik, filem, lukisan dan kandungan digital, iaitu digital content. Yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengawal bagaimana karya mereka digunakan, sama ada untuk diterbitkan, disalin, dipersembahkan atau dipasarkan. Hak cipta ini penting kerana ia mengiktiraf hasil usaha dan kreativiti pencipta karya. Ia juga memberikan insentif ekonomi kepada pencipta karya untuk terus menghasilkan karya baharu. Dan terakhir, ia juga mencegah penggunaan tanpa izin yang boleh merugikan pencipta dari segi reputasi dan pendapatan. Jadi maksudnya karya kreatif mereka ini adalah seperti tulisan, muzik dan juga filem dan karya-karya lainnya lah, macam contoh logo, video. Kalau dari segi logo, ia merupakan ia boleh dilindung dari segi tanda perniagaan, iaitu trademark. Yang copyright ini lebih kepada kreativiti ya. So macam mana boleh orang lain menyalahgunakan sebagai contoh filem kah ataupun lukisan mereka ini? Apa contoh-contohnya kalau saya boleh tahu ni Tuan Wong? Kalau contoh-contoh yang penyalahgunaan dari segi hak cipta, ia boleh macam piracy, membuat macam counterfeit videos, membeli video dari kedai-kedai tapi reproduce, mengeluarkan semula dan dijualnya secara tidak sah. Saya memahami juga ni mengenai dengan perkara ini, sekiranya contohnya saja ya ni Wani, kalau kita ni di media sosial kita ingin menggunakan lagu, kita ni perlu ada kebenaran sebetulnya. Jadi kadang-kadang lagu kita ni itu tidak dapat dimainkan, sebenarnya belum lagi ada kebenaran untuk menggunakan lagu tersebut ya. Ada juga saya lihat macam seorang ini yang mengambil gambar daripada internet, wallpaper lah kiranya macam itu, kemudian di print out, kemudian dijual, walhal gambar ataupun wallpaper tersebut bukanlah hasil karya mereka. Jadi adakah ini menjadi satu kesalahan juga nih Tuan Wong? Yes, betul. Itu merupakan salah satu penyalahgunaan hak cipta. Intan lukis, saya print out, saya jual. Intan marah, saya untung. Macam itulah kiranya Tuan Intan. Sebab sekali itu adalah pentingnya untuk kita ni mendapatkan hak perlindungan cipta. Jadi ini Tuan ya, soalan seterusnya, bagaimana seseorang boleh mendapatkan perlindungan hak cipta ini? Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi, silakan. Salah satu ciri unik hak cipta ini adalah perlindungannya bermula secara automatik. Sebaik sahaja karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sama ada ditulis, dirakam atau dipersembahkan. Ini bermakna di negara Brunei Darussalam tidak ada keperluan untuk pendaftaran rasmi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta itu. Namun begitu, kami juga menyarankan kepada para pencipta karya untuk menyimpan bukti penciptaan seperti draft asal atau email, dan juga meletakkan hak
notis hak cipta seperti simbol yang bulatan C diikuti dengan nama pencipta dan juga tahun penciptaan pada karya mereka. Okey, baiklah. Itu mengenai dengan kalau seseorang itu boleh mendapatkan perlindungan hak cipta. Dan seterusnya ni bila sebetulnya ni perlindungan hak cipta ini bermula? Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita. Perlindungan hak cipta bermula sebaik sahaja karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sama ada ditulis, dirakam atau dipersembahkan dalam medium yang boleh dilihat atau didengar. Hak ini terus berjalan tanpa keperluan pendaftaran rasmi. Sebagai contohlah, apabila seorang pemuzik merakamkan lagu, hak cipta mereka akan bermula pada saat itu tanpa perlu pendaftaran rasmi. Adakah ini di Brunei sahaja ataupun di negara luar ada perbezaan sedikit? Secara amnya, harta intelek ini termasuk hak cipta, ada bersifat teritorial, iaitu perlindungannya hanya terhad kepada negara di mana ia didaftarkan atau diiktiraf. Namun, disebabkan negara Brunei Darussalam merupakan ahli kepada Convention Bern, perlindungan hak cipta yang diberikan di Brunei turut diiktiraf di lebih 180 negara ahli konvensyen tersebut. Ini bermakna karya asal yang dihasilkan oleh pencipta karya di negara Brunei Darussalam juga boleh mendapat perlindungan secara automatik di negara-negara lain yang turut menjadi ahli konvensyen tersebut. Walau bagaimanapun, penting juga diketahui bahawa di sesetengah negara seperti di negara Amerika Syarikat, pendaftaran rasmi hak cipta masih diperlukan sekiranya pencipta ingin mengambil tindakan undang-undang di mahkamah. Begitu ya. Tetapi alhamdulillah negara kita ni adalah antara negara yang apa tadi? Convention Bern. Convention Bern ini tadi ya. Jadi maksudnya tercipta sahaja karya kreatif saya itu sebagai contoh lagu ataupun lukisan dan sebagainya, maka bermulalah hak cipta bagi satu-satu seni karya itu tadi ya. Jadi berapa lama tempoh perlindungan hak cipta ini tadi? Adakah ia selama-lamanya? Secara amnya, perlindungan hak cipta berlangsung sepanjang hayat pencipta karya dan akan berterusan selama 50 tahun selepas itu. Manakala bagi karya yang dihasilkan oleh syarikat atau pihak swasta, tempoh perlindungannya adalah 50 tahun dari tarikh karya tersebut diterbitkan. Selepas tempoh tersebut itu tamat, karya akan dimasuki dalam public domain dan bebas digunakan oleh orang ramai. Jadi mana-mana karya yang sudah melebihi 50 tahun, ianya boleh digunakan pakailah untuk orang ramai. Macam itu maksudnya. Betul. Ya, baik ya. Menarik sebetulnya Nuwani untuk kita ketahui bersama mengenai dengan asas perlindungan karya kreatif ini. Dan kalau kita melihat karya kreatif bukan sahaja dari segi hard copy, tapi malah juga dibuat menerusi digital. Jadi kita ingin minta bersama ni bagaimana cara terbaik ni tuan ya untuk melindungi hak cipta terutama di ruang digital ini. Di ruang digital ini risiko pelanggaran dan penyalahgunaan memang lebih tinggi. Antara langkah-langkah perlindungan yang kami boleh sarankan iaitu yang pertama meletakkan watermark atau notis hak cipta pada karya itu. Yang kedua mengahadkan akses melalui tetapan privasi supaya pihak-pihak tertentu sahaja boleh melihat atau memuat turun karya tersebut. Dan terakhir juga untuk menyimpan fail asal dan bukti tarikh penciptaan sebagai sokongan sekiranya berlaku pelanggaran. Ya, jadi itulah ya Wali, kalau kita melihat karya kreatif di ruang digital ni sebenarnya banyak. Jadi itulah caranya adalah untuk kita ni meletakkan watermark ataupun notis hak cipta pada karya. Jadi kita tahu itu ada tuannya lah. Ada yang punya karya itu tadi ya. Baik, berbalik semula kepada hak cipta ini tadi alhamdulillah. Negara kita di Brunei Darussalam ya diiktiraf di beberapa negara luar lah ya berkenaan dengan hak cipta ini tadi, walau bagaimanapun ada sebahagian negara yang perlu mendaftarkan karya mereka untuk mereka nanti dapat melakukan tindakan undang-undang jika sebarang pelanggaran berlakulah ya apabila karya mereka ini diguna pakai ya. Jadi apa sahaja negara-negara ini dan juga bila sebenarnya bermula negara kita ini macam apa kata orang untuk diiktiraf ya berkenaan dengan hak cipta ini, kalau kita boleh tahu.
Ada beberapa negara yang saya boleh ingat, itu negara Amerika Syarikat, di negara China, Jepun dan India ada juga sistem untuk pendaftaran hak cipta. Hak cipta ini tadi ya. Jadi kalau kita rasa karya kita ini itu boleh sampai mendunia ke sana dan ingin didaftarkan, perlulah kita ini daftarkan di sana nih. Yes, betul. Tapi kalau kebiasaannya macam kalau negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia ini macam mana tuan? Di negara Filipina sama Indonesia ada juga sistem pendaftaran, tapi secara amnya hak cipta ini diberikan perlindungan secara otomatik sudah. Secara otomatik ya. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi Auda, ketika ini kita bicara mengenai dengan memahami hak cipta, asas perlindungan karya kreatif. Kalau tadi kita bercakap mengenai dengan bagaimana untuk kita mendaftar dan juga sebagainya. Jadi tuan, sekiranya terdapat pelanggaran hak cipta. Jadi apakah tindakan dari sudut undang-undang? Jika didapati dan berlaku pelanggaran, pemilik hak cipta boleh mengambil beberapa tindakan seperti berikut. Yang pertama iaitu melalui tindakan sivil. Pemilik hak cipta boleh menuntut ganti rugi atau dalam bahasa Inggerisnya damages, atau memohon perintah larangan dalam Englishnya injunctions untuk menghentikan pengeluaran hak cipta yang secara tidak sah di mahkamah. Yang kedua, tindakan jenayah. Pemilik hak cipta boleh membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa jika pelanggaran serius seperti cetak rompak, iaitu piracy, berlaku. Yang ketiga, jika pelanggarannya berlaku secara digital seperti di platform e-dagang atau media sosial, pemilik hak cipta boleh melaporkan terus kepada platform tersebut menggunakan saluran aduan hak cipta seperti report infringement feature, atau menyimpan bukti tangkapan screen or screenshot dan URL sebagai rekod pelanggaran. Baik. Apa yang mengkhawatirkan kita ni pada ketika ini Intan ya adalah perkembangan mengenai dengan teknologi AI ni ya. Kalau saya lihat beberapa video kebelakangan ini kan ada sahaja video yang ditokok tambah ya, yang mana kalau kita lihat video asal dia punya apa tu kata orang naratifnya ataupun percakapannya lain kan, tapi apabila diedit ataupun di apa tu kata orang disunting oleh AI ini menyampaikan mesej yang lain. Adakah video baru tersebut dikira karya baru ataupun karya lama yang disalahgunakan? Macam mana tu tuan? Kalau yang pencipta karya itu menggunakan AI untuk membuat karya asal yang asli, itu boleh dianggap as baru. Karya baru, karya baru, okey. Jika ia membuat macam ia menyunting, edit video yang sudah diterbitkan dulu dan dipakainya untuk secara komersial, itu boleh menjadi salah satu penyalahgunaan. Okey. Saya jual pisang goreng. Intan kebetulan ada video mau masak pisang goreng. Saya edit video Intan dan ini adalah hasil Intan. Jadi itu kira macam penyalahgunaan atau kiranya. Jadi salah satu kesalahannya ya, iaitu pelanggaran hak cipta ya. Jadi tuannya bagaimana masyarakat boleh membantu bagi melindungi hak cipta ini? Masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perlindungan hak cipta. Antara cara untuk membantu adalah yang pertama membeli dan menyokong karya asli. Kami juga menasihatkan kepada penonton-penonton juga untuk elakkan memuat turun atau berkongsi karya tanpa izin pemilik hak cipta asli. Yang ketiga, untuk menggunakan perisian dan kandungan berlesen secara sah dan juga memberikan kredit kepada pencipta karya asli apabila menggunakan atau berkongsi karya mereka. Okey, faham. Baik. Itulah ya cara ya masyarakat ya untuk membantu dari segi melindungi hak cipta ya. Itu dengan kita ni mengelakkan penggunaan karya tanpa izin, dan apa penting adalah untuk membeli karya yang asli lah ya, dan juga menggunakan perisian dan juga kandungan berlesan dan memberi kredit yang sewajarnya kepada pencipta karya. Betul sekali ya. Jadi kalau di negara kita di Brunei Darussalam, mungkin boleh memberikan contoh tindakan undang-undang yang telah pun diambil bagi permasalahan hak cipta ini tadi kalau ada kes-kes sebelum ini. Salah satu contoh yang saya boleh bagi is ada kes yang ada
pemuzik dari Malaysia yang sangat famous. Didapati bahawa ada kedai di Brunei yang menjual CD-CD pemuzik itu tanpa mendapatkan kebenaran dari pemuzik asli itu. CD ini maksudnya bukan CD asli album daripada artis tersebut. Tetapi penjual ini tadi mengambil bahan daripada CD tersebut untuk dikopi dan juga dijual kepada khalayak ramai. Jadi macam mana tindakan undang-undang yang berlaku pada ketika itu? Kalau begitu caranya adalah bagi pemilik itu dalam kes ini pemilik lagu itu untuk membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang di mahkamah. Disebabkan ini adalah contoh yang kes yang serius, usually selalunya ada yang melalui tindakan jenayah pasal ada piracy. Wah, betul sekali ya. Jadi amat bahaya juga mengenai dengan copyright dan juga piracy ini tadi ya. Jadi kalau penjual ini tadi meminta keizinan daripada si penyanyi untuk menjual lagunya, itu tidak menjadi permasalahan. Kalau bagi penggunaan peribadi tidak jadi masalah, tapi jika ia mengeluarkan semula reproduce kepada orang ramai tanpa izin dari pemuzik, memang masih boleh jadi penyalahgunaan. Ya, jadi itu salah satu kesalahan dan boleh dikira mencuri lah tu tuan. Ya, baik ni tuannya, untuk akhirnya apakah yang ingin disampaikan oleh pihak tuan sendiri kepada orang ramai, terutama sekali kepada pencipta karya dalam bidang penulisan, muzik, filem, lukisan dan juga pencipta media sosial serta kandungan? Kami dari pihak BUR-RPO ingin menasihatkan kepada para pencipta karya untuk mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk memahami hak anda. Para pencipta karya mempunyai hak eksklusif untuk mengawal penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk menghalang orang lain daripada menyalin, mengeluarkan semula atau menggunakan karya tersebut tanpa kebenaran. Perlindungan ini berlaku secara automatik sebaik sahaja karya dihasilkan dalam bentuk nyata. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil jika berlakunya pelanggaran. Jika karya digunakan tanpa izin atau kebenaran, pencipta karya boleh mengambil tindakan seperti menghantar notis amaran atau dalam bahasa Inggerisnya warning letter, membuat laporan kepada platform digital, atau mengambil tindakan undang-undang melalui tindakan sivil atau jenayah. Dan yang terakhir, kami juga menyarankan kepada penonton juga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan awal. Para pencipta karya disarankan untuk meletakkan notis hak cipta pada karya mereka, memberi amaran yang jelas bahawa karya dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta di negara Brunei Darussalam, serta untuk menyediakan maklumat untuk dihubungi. Ini akan memudahkan pihak yang berminat untuk mendapatkan kebenaran bagi menggunakan karya secara sah. Dan melalui langkah-langkah ini, para pencipta akan dapat melindungi karya mereka dengan lebih berkesan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi penting juga ni Audi ya untuk kita ni memahami mengenai dengan hak cipta, iaitu asas perlindungan karya kreatif ini. Dan ini sebetulnya adalah untuk kita ni sama-sama menjagalah ya karya kreatif yang kita dihasilkan agar tidak diambil ataupun ditiru ataupun dicurilah oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Betul sekali ya. Saya rasanya apabila seni kreatif ini diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membimbangkan juga, kerana dengan kejadian sebegini pasti akan melemahkan semangat penggiat seni kreatif ya, bukan saja di tanah air, malahan juga di seluruh dunia ya. Baik, apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Wong Wee Lee, Pegawai Undang-Undang yang kita hadirkan pagi ini bersama dalam segmen Kenali Harta Intelek, memahami hak cipta, asas perlindungan karya kreatif. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk auda penonton semua, apatah lagi kepada penggiat-penggiat seni kreatif ya di negara kita ni, Brunei Darussalam ini. Apapun, sekali lagi ribuan terima kasih Tuan Wong. Jika ada kesempatan ingin rasanya kita bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain lagi. Jadi sampai jumpa lagi. Selamat sejahtera Tuan Wong. Terima kasih, sama-sama.